รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Marilah kita sama-sama menjalankan kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dikatakan kita serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyaklah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan hidayatnya dan taufiknya kepada kita, sekali lagi kita boleh bersama-sama pada hari yang baik, hari yang mulia ini. Marilah kita sama-sama perhati. Marilah kita sama-sama dengar baik-baik apa-apa yang akan dikatakan pada hari mulia ini dalam khutbah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar itu bolehkan kita ubahkan diri kita, boleh kita bakikan diri kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk atau maudhu' khutbah pada hari ini dengan masa yang ringkas akan bicara tentang masalah kita sekarang. Banyak penyakit-penyakit yang serai dalam diri kita, dalam hati kita. Perlu kita kena berubat. Dengan sebab suasana keadaan dunia akhir-akhir zaman ini, banyaklah di kalangan kita diserai oleh penyakit-penyakit. Tapi sayang,
Apabila diserang oleh penyakit-penyakit, kita tidak peduli kepada dia. Kita tidak cari jalan macam mana kita nak perubatkan penyakit yang ada dalam hati kita. Kalau kita pergi hospital, pergi jumpa bomo, didapati bomo pesak cek mari, x-ray mari, didapati kata kita ada penyakit dalam hati, pendok wacai. Tentu sekali kita tak berdiam diri. Tentu sekali kita tidak berdiam diri. Usaha kita, cari kita. Kita terima segala arahan-arahan daripada bomo. Kam nek nam hok bomo tu kita terima terus. Walaupun bomo suruh pergi mana kita pergi untuk nak ubat penyakit dalam hati kita. Walaupun bayaran dengan tinggi sekalipun, kita sanggup kita nak bayar. Tetapi sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ada dalam hati kita sehari demi sehari bertambah. Kenapa kita tak boleh berubah? Kita terbiar sampai penyakit itu kalau merebak, sehari kau merebak kepada kita. Sengah-sengah buat kita tu apabila bomo yang kata perbelanjaan tinggi ni kena pergi ubat penyakit roh wajah ini, kena pergi rumah sakit besar-besar. Jom lagi cari duit. Beratus-ratus ribu jom cari duit lagi nak pergi ubat. Tapi penyakit hati kita di segi maknawi ni, di segi penyakit yang kita duk tipu harian ni, kenapa kita tak boleh ubat dia? Sedangkan kita masa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada sikap saja pada kita. Tidak berapa hari saja kita duduk di dunia ini akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duk biar penyakit ini, macam mana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita selamat atau tidak? Tentu sekali kita jawab, kalau kita tak berubah penyakit yang ada dalam diri kita sekarang ni, tentu sekali kita tak selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tak selamat daripada seksa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nak melepaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pilih tajuk ini kerana Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita sebagai insan, kita macam mana kita nak tazkiyahkan diri kita, macam mana kita nak bersihkan diri kita daripada penyakit sani, nak cucikan hati kita daripada penyakit sani. Apabila kita boleh cuci penyakit yang ada dalam hati kita, inilah siapa tujuan risalah Muhammadiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala hantarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Huwa allazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Allah Taala hantar Nabi Muhammad mula-mula sekali, mari nak tazkiyah, mari nak beki hati manusia, nak bersihkan hati manusia. Sebelum mari nak belajar kita Allah Subhanahu wa taala, sebelum nak belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari tazkiyah dulu, mari beki hati manusia dulu. Kan nak belajar kita Allah Subhanahu wa taala, tapi hati manusia tu tak cuci, hati manusia tu tak bersih, penuh dengan penyakit-penyakit, tentu sekali nak terima kitab Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Nak terima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Sebab itulah sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita macam mana? Allah Taala perintah pada kita dah. Mai nak kecek modok ni tajuk kerana masa sekarang ni penyakit ni banyak di sekitar kita. Ya kita ada rasa, ya kita ada khabar. Benda we kesal besar. We katok pada diri kita dalam hidup harian kita. Saya contohkan benda-benda ni.
Mudah-mudahan kita boleh gambar tengok penyakit yang ada pada kita. Kita bakal pubat lalu dah. Pubat dia tak ada payah. Dia tak ada kena pakai modal sebagaimana penyakit mana apa ni? Penyakit hissi kita hati, penyakit roh wajah sungguh. Kadang-kadang kita berat dengan semaya. Salah kita, masa berat. Walaupun kita dengar suara azan, panggilan, seru Allah Subhanahu Wa Taala, kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masa berat. Ya Allah, penyakit dah tu. Ada penyakit dah tu. Kenapa kita tak pergi cari bomo? Penyakit yang ada malas semaya. Tidak gaduh semaya. Ya Allah, penyakit. Penyakit yang tidak ada timbul perasaan takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit kerah mata. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan neraka, tak pernah air mata tu mengalir kerana tu penyakitnya. Tak pernah tengok air mata mengalir dengan sebab takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyakit juga. Tu perlu kena ubat belaka tu. Nak cari bomo belaka. Kalau kita tidak rawati benda lagu ni, tak kita cari bomo mari pesak bagi cik laki kita ni, bahaya kita kalau kita duduk lagu ni. Penyakit hijrah Quran. Tinggal Quran. Tak baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran di rumah Allah Subhanahu Wa Taala penuh banyak. Di rumah kita Al-Quran ada tetapi kita tak baca dah. Ini satu penyakit juga. Yang kita kena berubat. Sebab apa? Tanya dia kata, aku tak baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Aku malas baca Al-Quran. Sedangkan di akhirat esok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Rasul akan royak pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata kaum dia, umat dia tinggal Al-Quran. Hijrah Quran, tak baca Quran, tak belajar Quran, tak reti Quran. Ini penyakit besar juga yang perlu kita kena ubah. Berapa minit sehari-hari kita duduk boleh baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Seminggu boleh berapa ayat kita baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Sebulan kita boleh berapa surah kita baca Al-Quran? Sedangkan kita sekarang ini habiskan masa kita dengan alat-alat yang maju yang ada di tangan kita. Kita dah main line sekarang ni, dah main Facebook sekarang ni. Berapa minit kita habiskan? Dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala kita jauh. Ini penyakit juga. Ya kita tak rasa kita ada penyakit. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni sebagai muwajjih kita dah. Hati ni bagai nak bawa kita. Anggota lah sebagai nak gunakan dia buat amalan-amalan sana. Sebab itulah, kalau hati kita bersih, dia membawa kepada kita sana. Kalau hati kita bersih dari penyakit-penyakit sana, ni saya sebut setengah-setengah sahaja. Benar, penyakit hati ni banyak benar. Kalau seseorang sana dia tahu penyakit hati dia boleh bersih, boleh berubahkan hati dia, tentu sekali dia taat kepada Allah. Dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Kita mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kedatangan kita ke rumah Allah Taala untuk mari solat jamaah. Dia mari buat sungguh-sungguh, kacau sungguh. Dia bahasa takut rugi bagi dia. Kadang-kadang kita apabila diserukan
Kita ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunaikan solat jamaah, kita buat tak hari. Kadang-kadang semaya kata Jumaat, kadang-kadang dok kata tak ada. Kota maya tu mengenai penyakit dah tu. Kenapa kita tak pubat dia? Dolak dia sehari ke malah, sehari ke malah. Akhir-akhir kita masuk lubang kubur macam mana kita nak kata benar berlaku atas diri kita. Kalau hati kita bersih, akhlak molek. Pertikam kita, kelakuan kita, akhlak kita molek. Kenapakah akhlak kita tak molek? Perangai kita tak molek? Kenapa? Kerana kita ada penyakit pada diri kita. Kita tak kubat dia. Kalau hati kita bersih, kita bahagia. Bukan sahaja kita bahagia, bahkan orang yang dengar dok bersama kita bahagia bersama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata lagu mana? Dia banding kata hati ni raja dah. Anggota ni sebagai tentera dia, sebagai askar dia. Apabila hati sani molek, maka moleklah askarnya, tenteranya. Tetapi apabila buruk hati saling, maka buruklah. Kalau hati buruk, anggota lain pun buruk. Buruk habis. Hati sebagai tolak asasi dalam hidup kita. Sebab itulah kita cepat bakat perubat. Nak buat lagu mana kita nak perubatkan hati kita menjadi hati kita bersih, hati kita suci sungguh. Suka nak buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, suka nak buat amalan. Allah Subhanahu Wa Taala nak terimakan amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyak pahala dengan amalan kita saat ini dengan sebab hati kita bersih. Al-ikhlas lillahi Subhanahu Wa Taala. Ikhlas hati bersih, hati ya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak beri pahala banyak bukan sebab harta banyak. Walaupun kita kerja penat letih dengan cari hasil dunia dengan hartanya penat letih, susah payah. Bukan tempat nilai situ. Allah Subhanahu Wa Taala nak kira lagu mana hati kita setara mana, bersih setara mana hati kita. Kesucian hati kita, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sini jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alamat-alamat, tanda-tanda. Saya nak rekaskan, sebut rekas-rekas sahaja. Kata hati seseorang itu dia bersih, suci. Dia prasecak daripada penyakit-penyakit hati dia, senguh daripadanya. Hati saat ini dia jadi dia saat itu sentiasa nak taubat pada Allah Taala semua. Allah. Duk hari dia demi kita taubat, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat semua. Istighfar pada Allah Taala dan dia taubat atas dosa dia. Tubu jami'na ayyuhal mu'minun. Taubat semua. Tu tanda alamat kata hati dia bersih, hati dia suci, hati tak ada penyakit. Kalau orang tu malah taubat, sedangkan dia tu banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari dia. Dosa masuk ke mata, dosa masuk ke telinga, dosa masuk ke dua bibir mulut. Tak ada nak taubat dia. Tak ada nak mikir nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada hati ada penyakit dah tu. Ada penyakit. Alamat-alamat hati sihat ia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, dia buat ibadat pada Allah Taala, taat dia kepada Allah Taala ni tak ada rasa puas. Kau suka kau buat. Kau baca Quran kau nak baca. Kau baca Quran kau nak baca lagi. Cara tu hati yang sihat. Hati yang sihat. Kalau malah baca, hari ni baca banyak sikit, esok kau kurang, lama kau kurang, kau hati ada penyakit dah tu. Kena cari bomo selalu, kena pergi pesak selalu. Walaupun kena pergi luar negeri pun kita pergi pesak selalu, penyakit yang adalah hati kita. Jangan biar begitu. Dan dia hati seorang yang sihat. Dia tak tadi diri dia tak tarang jadual diri dia dah ada masalah zikir hari dia. Gapo zikir hari dia.
Dia nak zikir, nak tahlil, nak tasbih, nak subhanallah, nak alhamdulillah. Dia tak cakap jalan tu. Ya tu dia hati dia bersih. Membawa pada hati ni nak mikir sama. Main nak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dia berasa rocat dalam ibadat pada Allah Taala, rasa sedap dalam ibadat tu. Tak ada tebal masa malam, tak masa sedap. Kau buat ibadat kau sedap. Kau baca Quran kau sedap. Kau zikir kau sedap. Dia pada al-lazah fi ibadatillah subhanahu wa taala. Suka buat ibadat tu. Wa amal kebaikan suka dia. Buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kau semaya kau sedap. Kau semaya kau sedap. Ni kita kena kubat ni. Kerana kita ni ada gini ni esok lusa ni akhir bagi bulan Jumadal akhirah dah. Nak masuk bulan Rajab. Rajab Syaban. Jadi ada lagi 2 bulan dah. Nak masuk bulan Ramadan lah. Buat persiapan bersih hati kita, cuci kita sambut Ramadan dengan perasaan kita suka nak buat ibadat, nak rajin buat amalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tanda-tanda hati juga tu sihat. Yang kelima ialah apabila ia mari solat, mari sembahyang kan. Tak ada mikir lain, tak ada rasa serabu mari sembahyang. Kau senang hati dia. Infitah mana buka dan lapang dia diri dia untuk dia nak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mari sembahyang, masa senang, tak ada rasa serabu mari sembahyang. Itu tanda orang itu hati dia sihat. Dan juga yang keenam, dia sayang masa dia. Welah dia sayang, harga sungguh. Takut rugi daripada dia. Masa duduk hari dia sayang benar, takut habis masa. Benar tak beri faedah bagi dia. Kadang-kadang habis masa dengan dia main dia. Dia terosak tengok lah ni bukan budak-budak, bukan werung sajalah ni. Terosak Mana dok atas kereta pun terosak situlah. Dok main line situlah. Dok oleh sepa pun dok line situlah. Dok mana-mana line situ. Kadang-kadang masuk masjid pun line juga. Habis berapa banyak mana masuk situ. Dia tak ada penyakit. Kalau hati sihat dia tak lagu tu. Dia hargakan masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada dia. Jaga masa bagi dia sana. Dan juga yang ketujuh, mikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dia tasawuf dia bertanyakan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu hati bersih. Dan hati bersih. Dan duduk juga. Duduk hari yang lebih baik ibadat, lebih comel ibadat dia. Lepas semaya dia, lepas kita semaya jemaah nanti, kita cek semaya jemaah kita sana ni setara mana kita boleh pergi markah. Kita pergi kanan berapa semaya jemaah sana. Kekurangnya ya ada semaya jemaah asal lagi, kita akan beki di waktu semaya asal lagi pula. Kekurangnya ya ada semaya asal, kita akan beki di waktu maghrib. Itu makin atas sah sama, nak betul sama amalan dia. Nak beki sama. Karena tiap-tiap orang dia tahu dah kekurangnya. Kita tahu tak kekurangnya dalam ibadat kita ni, semaya kita ni, apa kekurangnya kita tahu. Kita boleh beki. Itu setengah-setengahnya padanya. Nyakit hati. Sani, hati sehat. Nyakit hati apa? Mula-mula sekali, nifak. Allah, orang nyakit bahaya sekali ni. Kita dah fikir kata, nifak ni, mula-mula Nabi timur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada ni habislah munafiknya. Tak. Kok banyak. Jadi munafik. Jadi mata gelap. Jadi saisa. Boleh gaji bulan ni. Mari doa fitnah pada orang Islam. Nyakit besar ni. Hak ni nyakit ni akan Allah Subhanahu wa taala kata tak pubat nyakit ni akan dok patak ngako innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dok patak ngako. Banyak benar masyarakat kita sekarang ni. Yahudi hatta seluruh negeri. Hatta puak ni. Dia sebagai mari duk jadi orang munafik. Masjid dia boleh masuk. Ketik dia boleh masuk.
Tak kong yang boleh sembuh. Ini penyakit besar sekali yang perlu nak ubat. Kalau tak ubat, tepatnya ialah neraka Jahannam. Mula-mula sekali. Yang kedua pula, tanda penyakitnya ria. Ria ni buat tunjuk kat orang. Buat nak tunjuk cor kat orang. Oh, nak tunjuk kat orang. Tak ada fikir ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ria ni orang munafik juga. Ni, supaya orang munafik ni dia nak masuk dia sembahyang bagi berat dua, sembahyang esok mai subuh orang munafik ni. Sembahyang lain boleh mari. Kerana sembahyang esok subuh ni waktu malam orang tak tengok. Dia tak mari, tu orang munafik. Ria nak buat tunjuk orang. Ria. Ni penyakit besar juga dah. Yang ketiga, penyakit hasad deki. Allahu akbar. Hasad deki. Deki kat orang. Tengok orang tinggi, tengok orang lebih, tengok orang ada kelebihan tinggi ke apa, yang mikir lagu mana. Hasad deki dia penyakit juga. Tak khabar makan ni deh. Deh, kalau tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanat. Kama ta'kulun naru al-hataba. Nabi kata dah. Jaga-jaga. Hei, orang mukmin, orang sedang jaga-jaga. Dan hasad deki ni. Karena hasad deki ni akan makan hasanah. Kebaikan yang kita buat, amalan yang kita buat akan makan habis. Dengan sebab hasad deki sana. Sebagaimana ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana api makan kayu api. Aku tengah makan sedikit demi sedikit. Amalan kita dia habis. Kebaikan yang kita buat habis. Kita tak rasa. Lepas itu pula turut hawa nafsu. Cai arum. Turut hawa nafsu. Ni penyakit juga. Dan penyakit hati. Lepas itu pula kerah hati. Qaswatul qalb, kerah hati. Kerah hati sebab apa? Kecek banyak. Ada orang yang kecek banyak, tiap hari dia kerah hati kau itu. Kecek kau tak ada Allah. Tak ada masalah. Kecek banyak itu, pandai kecek. Tak ada beti-geti. Kecek banyak. Suka banyak. Nabi lagi, jangan suka banyak. Kan suka banyak, matikan hati. Kita suka banyak, melawan dengan Nabi, itu kerah hati. Kerah hati. Makan harta haram. Kerah hati kok makan harta haram. Kita tak peduli asal bolehkan harta, bolehkan isi kita masuk pada kita tak mikir halal. Kita tak pernah tanya halalun haramun, kita tak pernah tanya. Muhimnya bolehkah aku sudah. Ni kerah hati juga. Mengupak belaga orang. Makan banyak, tidur banyak kerah hati juga dia makan banyak ni. Nak ingat dia makan halal dah, tapi banyak dia kerah hati juga. Makan lebih. Dia makan banyak malah baca Quran, malah buat sembahyang, malah pergi masjid makan banyak ni, dia pasti dia makan banyak nak tidur banyak. Malu panggil dia tengah malam pukul 3, pukul 4 pun tak dengar dah apa kita makan banyak sedap tidur. Ini semua perkara-perkara ini bagi nak kerahkan hati kita. Nak kerahkan hati kita. Ini setengah-setengah daripada penyakit hati yang perlu kita, apa kalau kita ada penyakit tersebut saat ni, beberapa perkara saat ni, kita pakai ubat. Cari bomoh lalu dah. Bomoh tak kena pakai buku ramal gapo. Tak kena jual kebun, tak kena gadah kebun dah. Ubat mari ke rumah Allah Ta'ala. Oleh alik rumah Allah Ta'ala, insya-Allah hati kita sial lagu tu. Penyakit-penyakit saat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sudah jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan masanya sikap ini kita nak ubah hati kita, nak buat lagu mana nak ubah. Saya sebut dekat-dekat kerana masa sempit. Dan mudah-mudahan kita dengar sekini perlu kita mari belajar lagi supaya ubah hati yang ada penyakit dalam hati kita. Sudah jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita nak ubah lagu mana? Mula-mula sekali kita kena terima atas hati kita ada penyakit. Tahu jam berapa? Penyakit ada dalam hati kita. Kita kena terima. Ni kita penyakit roh hujat ada. Lagi pasal bomo takut. Takut bomo ayat tu kena pergi situ pergi sini, kena belanja banyak tu banyak ni. Dah ni kita cek tahu dah penyakit kita ada penyakit lah hati kita. Kita jam berapa atas hati kita ada penyakit, kita baca ubat lalu. Itu cara nak ilaj. Kalau tak ngaku, duduk situ. Tak ngaku atau aku ni malas baca tak ngaku ni malas zikir, malas semai Jumaat. Tu tak lagi. Dia kena mengaku atau aku ni malas sungguh. Nak lagu mana tu mengaku. Yang kedua pula kena belajar. Kena belajar. Kalau ni orang ngajar kau balas, ngajar kau masjid, ngajar kau TV. Ada belakang lah ni. Ada belakang lah ni. Kita kena belajar ilmu, belajar agama, ilmu syar'i kita belajar banyak. Dengan belajar ini kita boleh ubah penyakit yang dalam hati kita. Yang ketiga pula kita bakal muhasabah. Kita mai tuan diri kita dan kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala dia tengok kita, dia tilik kita. Yang keempat pula kita benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima pula kita benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas ada betul lah kita kena banyak amalan solehah. Buat baik dua ibadah. Jaga semaya Jumaat 5 waktu di masjid, baca Quran, sunat rawatib, puasa sunat, semaya duha, semaya malam, semaya witir, sedekah. Semua ni amalan solehah belaka ni. Nak ubah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Tu. Lepas dah tu pula kita mudawamah ala Allah. Kita buat sokmu. Taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Taat mudawamah buat sokmu. Supaya kita terzikir. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala, zikir semua. Kita menjadi kita lisanun ratbun bi zikrillah. Lidah kita basuh semua dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Lepas tu ada azkar kita zikir, lepas semaya kita zikir baca tu ada bilangnya ada bilangnya tertentu. Zikir pagi, zikir petang, azkar nabawiyah petang pagi. Semua tu kita perlu kita kena istiqamah. Kalau kita istiqamah sini boleh ubah penyakit yang ada dalam hati kita. Lepas tu doa banyak. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi semasa sujud kamu. Kamu sujud pada Allah taala, semaya sunat kamu, semasa sujud kamu banyakkan doa kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala marah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yasallillah yaghdab alaih. Siapa tak minta doa pada Allah taala, Tuhan marah. Doa Tuhan, doa. Minta tak mau dia ya Allah. Lepas ada tu pula hati kita, hidup kita harian ni ikat kita nak akhirat. Mikir akhirat semua. Tanya di kita lagu mana kedudukan aku di akhirat esok. Apakah kedudukan balasan Tuhan kepada aku di akhirat esok lagu mana? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat semua, fikir akhirat, hati ikat dengan akhirat semua. Lepas tu pula kita kena jauh kita daripada, jangan sama sekali kita ikut hawa nafsu kita. Jangan sama sekali kita ikut syaitan. Syaitan nak tipu kita semua. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, jangan sama sekali kamu ikut jejak langkah syaitan. Syaitan nak tipu kamu. Syaitan nak tipu semua kita. Sebab itulah kita kena jauh daripada ikut hawa nafsu dan kena jauh daripada ikut jalan-jalan asyayatin ala syaitan. Itulah dengan dekat-dekatnya pada hari ini. Mudah-mudahan apa kita ni kita pakat ubahlah penyakit yang ada dalam hati kita dan kita ubah hati kita sihat. Insya-Allah kita akan selamat selama-lamanya. Sebelum akhir khutbah ini, di bawah tu ada peti untuk ipung khairat untuk nak buat kai masjid dia pada tepat 24 sampai 30 bulan ni. Kita tak peti bawah. Ini peluang bagi kita nak ubah hati kita dah.
Dah pak kita bakat Allah sikit sebang seorang. Dah kita jemaah ni kita minta ada jemaah apa kita nak minta sekali lagi kerana kai kita akan ada pada tepat 24. Dan untuk anak-anak kita, anak-anak cucu kita kena guna perbelanjaan, maka perlulah kita beri sokong dia masa cuti. Walaupun kai tu dalam masa seminggu ataupun 6 hari sahaja tak cukup, masa cuti banyak, anak kita habis masa lagi banyak, tapi kita tidak anggota kerja tak cukup. Sebab itulah hari ini kita tak di bawah untuk minta khairat daripada fuak kita. Mudah-mudahan kita pakat beri sokong dan Allah Subhanahu taala masuk dalam sedekah kita dan kita akan boleh bersihkan hati kita daripada itu. Dan sekali lagi sebagai LS selalu ada kesempatan di sini ialah besok hari ini ada ceramah tepat 18 di Empyrean. Dia program atau downloadkan itu kita baca sendiri di bawah. Ada waktu pagi sampai waktu petang, malam sampai ke malam. Kita tengok sendiri di bawah dia. Belah petang ada ceramah. Dia ada ceramah daripada Ismail Lutfi, Dr. Ismail Lutfi daripada Jami'ah Fatani dan daripada daripada Mororo ada juga dah. Daripada Mororo Dr. Anis Sulaiman dan daripada Kelubir ada juga Ustaz Babli Abdul Rahman. Terus ikut sama benda-benda lagi ni mana kubat hati kita lah ni. Nak cari penyakit-penyakit yang ada pada hati kita. Itulah saja pada hari yang mulia ini. Maka kita banyaklah selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimatal haqqi wad din. Allahumma ahlikil kafarata wal mujrimin wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwihim ala aduka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون